Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta wa ta'alaita dzal jalali wal ikram. Sekatu je hak sebenarnya. Hak Nabi SAW sendiri setakat itu sahaja. Tengoklah dalam riwayat mana-mana pun hak tu. Lepas tu hak orang tambah apa dia? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Dan itulah lebih kurang begitu. Itu tidak ada dalam hadis. Bahkan mengikut ulama-ulama hadis, ini adalah rekaan ahli-ahli cerita saja. Rekaan ahli-ahli cerita. Setengah-setengah orang dia kata molek juga ucapan itu. Makna dia molek. Tak kira gitu, tak boleh. Hak lebih moleknya hak Nabi SAW buat. Kecuali kalau ada sahabat buat macam ni. Macam ni tak apa. Masalah talbiyah, bebas. Terbuka sikit. Itu pun, setara tu pun kebanyakan ulama kata hak lebih moleknya hak Nabi SAW buat setakat tu. Apatah lagi kalau hak tak ada. Inilah yang kita kata tu. Banyak lagi hak lain-lain yang tak ada. Cuba tengoklah dalam kitab-kitab hadis-hadis maudhu'at. Hadis-hadis maudhu', dia akan sebut ni cerita ni. Umpamanya dalam maudhu'at Mulla Aliul Qari ada sebut ni. Begitu juga dalam Syarah Tirmizi Tuhfatul Ahwazi ada sebut ni hak tambahan tu mengikut ulama hadis tak ada. Ini adalah rekaan orang ahli cerita. Ahli cerita ni orang tak pakar. Jadi masalah doa, masalah benda-benda begini, kita lebih baik pakai seperti yang ada dalam Quran. Seperti yang ada dalam Quran. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagu tu dah. Kita seorang apa? Kita tak usah kata Rabbi atini fid dunya hasanah. Walaupun kita reti bahasa Arab pun, kalau kita nak kira seorang kan, Rabbi atini fid dunya hasanah lah. Tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu adalah Quran. Rabbana atina fid dunya apa ni? Hablana min azwajina. Bini kita seorang je. Kita reti bahasa Arab. Azwaj itu makna ramah tu. Hablana min azwajina, berikanlah daripada isteri-isteri kami itu zuriat. Isteri-isteri kami. Tuhan kata. Apa kalau kita seorang kita reti bahasa Arab? Hablana min azwaj, habli min zaujati. Adakah kita nak kata begitu? Tidak lebih baik. Walaupun kita seorang. Kita lebih baik pakai hak dalam Quran. Tak usah pindah. Sebab keberkatan dia ada di situ. Begitu juga doa-doa Nabi SAW. Yang lebih baiknya kita pakai hak seperti tu. Kecuali kalau doa-doa yang adalah ketika Nabi SAW seorang dia buat gini, ketika ramai dia buat macam lain, itu lain lah, kena ambil kira lah tu, kena ambil kira. Tapi kalau serupa semua, kena pakai macam, kena pakai lagu tu. Jangan kita tambah-tambah, jangan kita kata apa lah, molek juga makna dia. Hayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami mana dengan selamat sejahtera. Molek tu kan, hidup dengan selamat sejahtera. Wa adkhilnal jannata daras salam, masukkanlah kami ke dalam syurga negeri salam sejahtera. Molek. Wa amitna, matikanlah dengan sejahtera. Nak tambah pun tak nak tambah. Kalau nak tambah lain lah, tambah lain. Misalnya kita kata dalam kita doa sendiri kau doa, boleh nak tambah. Tapi kalau lepas semaya kita buat dengan tetap lagu tu, sedangkan Nabi SAW tidak buat tetap, seseolahnya kita menyamakan orang lain tu dengan hak Nabi SAW, sehingga kita tak boleh tinggal hak tu. Apa lagu tu? Sepatutnya kita tak boleh tinggal hak Nabi SAW saja. Orang lain tu kadang-kadang kalau kita nak baca, kita baca, kalau tidak pun tak. Ni kadang-kadang kita buat tu, padahal ulama-ulama sudah kata dah ni rekaan ahli cerita. Cuba tengoklah kita maudhu' semua ada sebut ni. Tapi kita cara kita buat tu macam benda ni serupa dengan Nabi kedudukan. Tu tak kena. Dari segi sikap kita
yang mengikut Nabi SAW tak kena kita buat orang lain setara dengan Nabi SAW. Walaupun kita tentu sekali kalau kita tanya, dia kata kita mana anggap orang lain setara dengan Nabi SAW. Memanglah kata gitu, tapi dari segi hak kita duk baca tu apa dengan tetap gitu tu apa? Hak orang lain tu. Dan hak tu termasuk dalam hak maudhu' tu, termasuk dalam maudhu'. Termasuk dalam maudhu'. Baiklah. Jabir kata lasna nanwi illa al-hajj. Lasna na'riful umrah. Kami tidak ada niat kecuali nak buat kerja haji. Semua ramai-ramai ni nak buat haji belakang. Kami tidak tahu umrah, tak tahu. Sebab apa? Ni dah lama dah, tumur-tumurun dah. Hak duduk tahunya apa dia buat umrah pada musim haji tak boleh. Min afjaril fujur. Di antara kejahatan yang paling keji lah bagi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Pada bulan haji buat haji saja, tak boleh nak buat umrah. Umrah tu salah satu dosa lah bagi mereka. Dengan sebab itu sahabat-sahabat ni pun tak ada terfikir nak buat umrah ke apa, hanya adanya haji. Apalagi Nabi SAW pun isytihar kepada orang ramai bahawa dia akan buat kerja haji. Dalam Quran berkata wa'adzim finnas bil haji. Azim finnas bil haji. Haji tak ada nak buat lain. Jadi kami tak tahulah selain daripada haji, semuanya buat haji belaka. Hadis ini, perkataan ni, ayat ini menjadi dalil kepada golongan ulama yang mengatakan bahawa haji ifrad paling utama daripada bentuk-bentuk haji yang lain. Sebab apa? Hak sahabat tahu tak ada lain pada ketika itu kecuali haji sahaja. Kalau nak ihram, nak ihlal haji sahaja. Hak tu hak dia mereka tahu. Yang ni kalau ihlal haji sahaja, tidak bercampur dengan hak lain, tidak buat satu ibadat dulu lepas tu baru buat haji, tidak begitu, bahkan haji daripada awal lagi. Ini orang panggil haji ifrad. Hak itulah yang lebih baik. Ini seperti yang kita sudah cerita dah dulu, pegangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, iaitu haji yang paling afdal ialah haji ifrad. Inilah dalil di antara dalil mereka. Hingga kami sampai ke Baitillah. Ini kata Jabir lagi, cerita Jabir lagi. Hatta ataina al-bait. Ini masih lagi hadis yang pertama lagi, dalam hadis yang pertama. Hingga kami sampai ke Baitillah. Dalam hadis ini ada keterangan bahawa sunnah bagi orang hajinya, orang buat kerja hajinya, iaitu masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah dulu sebelum wukuf di Arafah. Mula-mula siapa tu tidak kata pergi ke Arafah selalu, kecuali kalau tak ada masa dah lah. Kalau ada masa lain lah. Kalau ada masa, Pak Maulidnya pergi ke lain dulu. Pergi ke mana? Pergi kepada Kaabah dulu untuk tawaf qudum, orang panggil tawaf qudum. Tawaf qudum yang ni tawaf menandakan kita baru sapa. Tawaf permulaan, pendahuluan, untuk tawaf qudum dan lain-lain. Dan tawaf qudum ini dia bukan rukun. Tapi hal inilah mengikut sunnahnya. Hingga bila kami sampai ke Baitillah bersama Nabi SAW, dia pun istilam rukun. Rukun ni rukun mana? Rukun Hajarul Aswad lah. Yang ni bucu Kaabah tu ada 4 bucu. Bucu yang ada Hajarul Aswad dekat dia tu, dia istilam rukun itu, bucu Kaabah tu. Istilam tahu mana? Sentuh. Buat gitu. Kalau jauh, isyarat dengan tongkat. Ada ketika yang Nabi SAW isyarat dengan tongkat dia. Muka dia gini kan, ini kot ni Kaabah. Buat gitu. Kucuk tongkat itu. Kalau tangan lah. Itu yang dikatakan istilam. Cuih tu. Itu dia. Dalam hadis ini kita dapati keterangan iaitu muhrim, yakni orang yang pakai ihram pergi ke Mekah ni, bila dia masuk ke Mekah sebelum wukuf di Arafah nak kerja haji,
Sunat bagi dia tawaf qudum. Tawaf qudum ini adalah suatu yang disepakati oleh ulama, ijma' ulama. Ni kalau kita belajar hadis ni, di antara kelebihan, keistimewaan kita belajar hadis, kita boleh tahu hak mana ijma', hak mana tidak ijma' di kalangan ulama. Hak ijma' ni tak boleh nak langgar, tak boleh nak patah, kita boleh tahu. Ada pula pendapat yang tidak ijma'. Ni kalau orang lain beza pendapat pun tak kisah hak tu. Ada keluasan lah, ada kebebasan. Tetapi kalau hak ijma', mana kalau orang langgar hak tu, kejutkanlah lah. Kalau orang ngaji, kejutkanlah, liar mata katlah lah. Ini termasuk dalam perkara ijma', iaitu sunat tawaf qudum tu. Dan tawaf ini 7 keliling. Tawaf, orang panggil tawaf ni 7 keliling. Sunnah juga, dalam hadis ni juga, sunnah juga, iaitu ramal dalam 3 keliling yang pertama. 3 keliling yang mula-mula tu ramal. Ramal ni makna berlari-lari anak, lari-lari huduh-huduh, tidak hurang derah benar dah. Maknanya jalan orang panggil jalan hak paling derah, jalan hak paling derah, itu ramal. Dan 4 keliling lagi tu dia berjalan seperti biasa, berjalan seperti biasa. 4 keliling hak baki lagi itu berjalan seperti biasa. Ini dalam tawaf qudum. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak mustahab, tidak dianggap elok ramal sani, yang berlari-lari lagu sani, kecuali dalam satu tawaf saja. Dalam satu tawaf saja, iaitu sama ada tawaf untuk haji ataupun umrah. Adapun kalau dia tawaf untuk bukan haji saja, dia pergi, dia tawaf bukan untuk haji, bukan untuk umrah saja, dia masuk ke Mekah, dia pergi tawaf. Tu tidak ada ramal. Masuk ke Mekah bukan untuk buat haji, bukan untuk buat umrah, tapi dia nak pergi tawaf, dia tawaf tu tidak ada ramal. Kalau nak tawaf untuk haji atau umrah barulah ada, itu pun tawaf qudum. Ini tak ada khilaf dalam masalah ni, tak ada khilaf. Begitu juga dalam tawaf-tawaf haji 2-3 kali, orang panggil tawaf qudum. Yang kedua tawaf ifadah ataupun tawaf rukun, ni hak rukunnya. Yang ketiga yang tawaf wida' ataupun tawaf wada', orang panggil 3. Dalam banyak-banyak tawaf ini, seseorang itu tidak boleh derah lah jalan dia tu, kecuali dalam salah satu saja. Satu ni hak mana? Ada 2 pendapat bagi Imam Syafi'i, yang masyhur bagi Imam Syafi'i. Yang asahnya iaitu tawaf yang selepas dia ada sa'i. Tawaf tu ada ramal, ada berlari-lari anak. Tapi tawaf yang selepasnya tidak ada sa'i, maka tawaf itu tidak ada, berlari-lari itu tidak ada. Jadi tawaf yang seperti ini, tawaf yang selepas dia tak ada sa'i, iaitu dua tawaf lah, tawaf qudum dan tawaf ifadah, tidak dapat ditasawurkan adanya pada tawaf wada', kata dia. Tidak ada. Lepas tawaf wada' tak ada, berlari tu, pada 3 keliling yang pertama tu tak ada. Ini pendapat yang pertama bagi Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, iaitu seseorang itu tidak boleh berlari-lari anak tadi, kecuali dalam tawaf qudum sahaja. Tawaf ifadah pun tak ada. Yang ni kaedah yang pertama tadi, tawaf, setiap tawaf yang selepasnya ada sa'i, hak tu ada ramal tadi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ni tak, tawaf qudum saja hak ada je. 3 keliling yang pertama tu ada berlari anaknya. Tawaf lain tak ada belaka, tawaf ifadah ke wada' ke tak ada. Tak kira selepas tu ada sa'i ke tidak ada sa'i ke, tak kira. Ini pendapat yang kedua. Dalam tawaf umrah memang dia ada lah waktu tu. Kalau kita nak berlari ataupun nak berlari lah untuk 3 keliling mula-mula tu ada, sebab dia hanya satu tawaf saja untuk buat umrah ni, satu tawaf saja. Selain daripada itu, ada lagi satu sunnah yang lain, iaitu ittiba', orang panggil ittiba'.